Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-Mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ya alim allimna al-Qur'an. Allahumma ya alim allimna at-ta'wil wa faqihna fid din waj'alna minar rasyidin al-aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin mukminin rahimakumullah, ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Hadirin mukminin, malam ni kita masuk dalam kaedah yang kedua yang kita ambil daripada buku 30 tadabbur inspiratif. Buku 30 tadabbur inspiratif ini saya terjemah secara bebas, terjemah ringkas dan juga ada penambahan sendiri secara bebas daripada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Tajuk bukunya adalah Khamsuna Qawaid Quraniyah, 50 kaedah Al-Quran. Dan saya ambil buku tersebut, dia 50 kaedah. Saya letak dalam buku ni 31 kaedah. 31 kaedah daripada 50 itu. Dalam buku dia ada 55, tajuk dia 50. Jadi buku terjemahan secara bebas saya sebut dalam mukadimah ni, itu kita ambil dan kita letak 30 ayat dalam bentuk kaedah. Kaedah Al-Quran ni maksud dia apa? Maksud dia ayat diambil, ayat-ayat yang dalam bentuk kaedah yang disebut dalam Al-Quranul Karim diambil dalam bentuk ibrah, pengajaran. Kaedah usul tafsir dia sebut al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada sebab yang khusus. Lafaznya itu mungkin sebabnya itu mungkin berbicara tentang satu tajuk, tapi diambil ibrahnya itu secara lafaz dia yang umum. Termasuklah kaedah yang kedua ini. Kaedah ini asalnya adalah berkaitan dengan perceraian suami isteri, tetapi dalam bab tadabbur kita ambil dengan lafaz dia yang umum. Kaedah yang kedua, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah lupa kebajikan dan kelebihan sesama kamu. Punca kaedah ini daripada ayat dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa in ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkan, yakni dengan tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan dalam bentuk sedekah ataupun hadiah. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalal itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Wala tansawul fadla bainakum. Terjemahan dia yang dihitamkan itu,
Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Ayat ini asalnya adalah ayat berkaitan dengan orang yang bercerai sebelum daripada bercampur. Maka hukumnya mahar itu, si isteri ataupun yang diakad itu, dia boleh menerima setengah daripada mahar, kecuali dia tak mau. Ataupun si pemberi lelaki, dia bagi, dia halalkan. Allah Ta'ala kata, wa in ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau saling memaafkan, maka itu lebih dekat kepada taqwa. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu, wala tansawul fadla bainakum. Jangan saling melupakan kelebihan yang ada sesama kamu. Okey. Ayat ini pada asasnya adalah berkaitan dengan hukum talak dalam Islam, dan ia merangkumi 3 isu utama. Berkaitan dengan mahar yang seeloknya tidak dituntut semula walaupun hubungan belum berlaku. 2, saling berlapang dada dengan memaafkan dan menghalalkan, dengan itu mendekatkan diri kepada takwa. Dan 3, janganlah melupakan segala kebaikan dan jasa yang pernah diberikan sesama walaupun hubungan itu berakhir. Arahan supaya tidak saling melupakan kebaikan dan kelebihan itu adalah dengan makna jangan mengabaikan dan kurang memberi perhatian, kerana secara alami manusia yang normal tidak akan melupakan kebaikan dan kelebihan sesama mereka. Kerana itulah Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan sesungguhnya Allah melihat, maha melihat akan segala apa yang kamu lakukan, sebagai galakan untuk tidak melupakan kebaikan sesama pasangan yang pernah berlaku sepanjang hubungan tersebut. Sesungguhnya hubungan perkahwinan yang merupakan hubungan yang paling suci dalam Islam kadang-kadang terdedah kepada pergeseran dan pergaduhan yang mungkin akan berakhir dengan keruntuhan rumah tangga itu. Sekalipun perpisahan itu berlaku, Allah mengajar kita supaya tidak melupakan kebaikan sesama yang pernah dinikmati atau saling memberi ketika hubungan berada dalam fasa yang baik. Demi Allah, alangkah baiknya sekiranya kaedah ini diterapkan dalam segenap aspek kehidupan. Apapun yang berlaku, jangan lupakan kebaikan dan kelebihan sesama kamu, kerana hakikat kehidupan ini adalah tumpang menumpang. Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah, ayat ini asalnya adalah berkaitan dengan hukum talak dan 3 perkara yang disebut tadi ni. Tetapi di hujungnya Syekh Al-Muqbil beliau menyebut apa? Ada satu katanya, dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh melupakan jasa orang kepada kita, kerana hakikat kehidupan ini adalah ma'iyah, kebersamaan. Kita hidup ni tuan-tuan, kita tumpang orang, orang tumpang kita. Tidak ada siapa pun yang Allah Azza wa Jalla jadikan dia tu sebagai orang yang cukup lengkap. Tak ada langsung sebarang kelemahan, tak ada. Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab ni berkaitan dengan adab seorang pelajar dan guru yang membawa Al-Quranul Karim, yakni guru Al-Quran dan juga pelajar yang nak belajar Al-Quranul Karim. Imam Nawawi tulis buku ni, judulnya adalah At-Tibyan. Dalam buku At-Tibyan, Al-Imam Nawawi ketika mana berbicara berkaitan dengan adab seorang guru, Imam Nawawi menyebut, saya nak ambil kut kata-kata dia selepas dia sebut sepatutnya guru macam ni akhlak dia kan. Kemudian dia sebut, tetapi hakikat dalam kehidupan ini, al-insan mu'arradun lil khata'i. Hakikatnya yang nama kata manusia ini, dia terdedah kepada kesalahan. Menariknya, ungkapan yang digunakan oleh Al-Imam Nawawi adalah ungkapan mu'arradun, ataupun ada sebahagian orang baca dengan ma'radun. Ma'rad ni tuan-tuan, ma'rad, kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi lah ni, pergi Madinah lah ni, tuan-tuan keluar daripada arah kanan mihrab tu, mana-mana pintu tepi tu, pintu sisi arah kanan mihrab, tuan-tuan akan nampak satu bangunan tinggi kan, dan dia tulis di situ Ma'rad Al-Madinah Al-Munawwarah. Ma'rad ni makna apa? Ma'rad ni makna dia pameran. Hakikat kehidupan kita yang mempamerkan manusia ini tentang kesilapan dan kesalahan adalah kehidupan kita. Dan demikianlah juga disebut
manusia ini juga mu'arradun, kita juga adalah terdedah, ataupun kalau kita baca dengan ma'radun, kita ini juga terdedah, kita ini juga adalah pameran kepada segala jenis kebaikan. Sebab tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang lebih di sini, dia kurang di sini, lebih di sini, kurang di sini. Itu adalah hakikat kehidupan manusia. Hakikat kehidupan manusia. Lalu Al-Quran memberikan satu kaedah umum dalam kehidupan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu saling melupakan kebaikan, kelebihan yang ada sesama kamu. Kita tak boleh naik seorang-seorang diri, tak boleh. Kita tak boleh berjaya seorang-seorang diri, tak boleh. Ibn Khaldun, dia sebut dalam muqaddimahnya, dia kata apa? Yang kata manusia ini madaniyun bit-tab'i. Yang kata manusia ini madani, sifat dia. Madani ni maksudnya masyarakat sivil. Dia sifat dia, kita akan bergaul dengan orang. Kita perlu orang. Orang perlu kepada kita. Konsep yang kita sebut sebagai tampung menampung, tumpang menumpang. Kita tumpang kelebihan orang, kita tampung kesilapan orang ataupun kekurangan orang. Orang juga tumpang kelebihan kita, dan orang juga menampung kesilapan dan juga kekurangan kita. Demikian hakikat kehidupan. Tidak ada manusia yang dia itu kamil, syamil, sempurna, lengkap, tak ada. Tak ada. Kerana manusia, hakikat manusia, setiap orang ada kelebihan. Tak ada orang langsung yang tidak pernah tidak ada kelebihan. Tak ada. Dan tak ada manusia langsung yang kehidupannya apa kebaikan sikit pun tak ada daripadanya. Tak ada. Tak ada. Hakikat manusia. Kalau dalam bab sekadar kita berkongsi, tuan-tuan, ada satu orang tokoh namanya Syekh Muhyiddin Syekh Muhyiddin Mushto. Mati dah, rahmatullah alaih. Rahmatullah alaih. Syekh Muhyiddin Mushto, rahmatullah alaih. Rahmatullah alaih itu ungkapan kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia bagi orang yang telah mati. Dia budak-budak apa nama ustaz-ustaz usia muda ni, saya pun 20 tahun dulu muda, kadang-kadang mereka tak jaga istilah-istilah tu. Mereka duk tengok orang baca kitab ni, orang kata qala al-musannif rahimahullah, makna dia telah berkata pengarang rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dia, makna dia dah mati dah. Ada seorang budak baru ni, dia baca buku ni di Hulu Langat. Saya hadir kuliah dia tu, sambil sembahyang maghrib saya dengar-dengar dia buka-buka. Dia kata malam ni kita baca 30 tadabbur inspiratif, buku ni bagus. Berapa lebih kurang, lepas tu dia kata qala al-musannif rahimahullah. Saya duduk tengah sembahyang kata, "Cih, budak ni tak tahu lah." Dia kata saya dah mati ya. Rahimahullah tu ungkapan bagi orang yang dah mati. Okey. Qala al-musannif berkata Syekh Muhyiddin Al-Mushto, dia ni popular, dia banyak mengarang kitab. Antaranya adalah Al-Wafi. Kalau kitab Mustafa Bura tu bersama dengan dia, tuan-tuan tengok, antara dia bersama dengan Muhyiddin Mushto. Al-Wafi ni syarah kepada Matan Arba'in bagi Imam An-Nawawi. Ditulis oleh Syekh Mustafa Bura, masih ada, hafizahullah, bersama dengan Syekh Muhyiddin Mushto, rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhyiddin kata, orang tanya dia mengajar di Universiti Dimash dan beberapa universiti di Syria tu. Orang tanya dia, pasal apa subjek dia tak pernah ada orang yang tak dapat apa-apa. Walaupun hantang kertas kosong pun nama ya akan dapat. Dan subjek dia tak pernah ada orang dapat sempurna. Jawab terang mana pun dia tak akan bagi sempurna. Orang tanya agak dia, pasal apa Syekh Muhyiddin Mushto sebut, dia kata yang pertama, aku tak pernah agak kata orang yang dia ada kelayakan masuk universiti ni sampai tak tahu apa. Sampai apa benda pun dia tak tahu. Kebetulan yang dia tahu tu aku tak tanya. Jadi markah dia mai jawab juga soalan, walaupun tulis nama, aku bagi 5-10. Dan aku berpandangan tak ada manusia yang dia tahu semua benda. Cuma nasib baik semua yang aku tanya tu dia tahu. Maka aku tak akan bagi 100% kepada dia, supaya dia tak berasa kata dia seorang yang sempurna. Itu antara kaedah yang diambil lah. Tak sebut kata tak ada manusia yang kurang, tak ada apa langsung kelebihan kat dia. Dan tak ada mana-mana manusia yang sampai lebih dia ataupun kesempurnaan ada kepada dia sampai tak ada kurang walaupun sikit. Tak mungkin ada di atas muka bumi ini.
Dan satu lagi tabiat manusia, yang tabiat manusia ni dia boleh jadi hasanah, ataupun dia boleh jadi mahmudah, ataupun dia boleh jadi mazmumah. Yang kata tabiat manusia ni, ada tabiat manusia ni yang ketika mana dia angkat, dia akan angkat orang tu macam tak ada cacat celah langsung, sempurna. Tapi bila dia jatuhkan kawan tu, dia hina kawan tu, macam kawan tu tidak ada sebarang kelebihan langsung. Ini manusia, tuan-tuan. Tabiat manusia. Manusia. Tuan-tuan ingat balik? Betul tak? Betul, tuan-tuan. Betul. Mana boleh tak betul? Setakat malam ni yakin lagi dengan kaedah dia. Yang kata manusia, tabiat dia tu boleh jadi mahmudah, yang terpuji, boleh jadi yang mazmumah. Macam tabiat manusia. Tuan-tuan tengok dalam video yang daripada viral tu. Tabiat manusia, ini yang mahmudah. Kalau tengok budak kecil sebagai tu, dia buat kesalahan besar terang mana pun. Termasuklah kalau budak tu buat revolusi terhadap mana-mana pemimpin pun, kalau orang tu tibai dia sampai terang-terang tu, hak tu bukan tabiat manusia yang mahmudah. Akan kata, tak betul ni. Itu tabiat manusia yang mahmudah. Tapi ada satu bentuk tabiat manusia yang mazmumah. Antara dia apa? Manusia ini, dia itu perlu diimbangkan dengan ilmu, dengan tazkiyah. Dia ada orang yang bila dia sampai masa angkat orang, dia angkat ni cukup tinggi. Segala kesempurnaan duduk dekat kawan ni. Kawan tu pemimpin dia ke, kawan tu toke dia ke, kawan tu tok guru dia ke. Tapi bila dia tak guna kawan tu, dia marah kat kawan tu, dia penjatuh ni macam tak ada kelebihan apa sikit pun. Manusia. Tuan-tuan, satu riwayat berkaitan dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni, dia ni pendeta Yahudi. Yahudi panggil pendeta ke? Pendeta ke Ustaz? Pendeta kan? Yahudi. Abdullah bin Salam. Dia mai jumpa dengan Nabi, dia tanya beberapa soalan. Sebab ada beberapa soalan, kalau tanya kepada Nabi, pada orang Yahudi kata, kamu tanya kepada mana-mana orang, dia boleh jawab soalan ni, dia Nabi. Dia mai pegang pada benda tu, dia tanya kat Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi boleh jawab semua. Lepas tu, dia pun tak ada pilihan lain. Dia pilih untuk memeluk agama Islam. Duk tengah dia duk bincang dengan Nabi tu, datang orang-orang Yahudi. Orang Yahudi lain mai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi minta dia sembunyi sikit lah. Lepas masuk, Nabi tanya kat mereka. Nabi kata, hampa kenal tak Abdullah bin Salam? Mereka kata, awak tak kenal. Khairuna wa banu khairina. Yang kata Abdullah bin Salam ni, orang yang paling baik di kalangan kami. Dan ayah dia pun baik. Bukan sekadar dia baik, pak dia pun baik. A'lamuna wa banu alimina. Dia orang yang paling alim di kalangan kami. Dan pak dia pun orang alim. Ini keturunan baik. Buat ini, Nabi kata, kalau sekiranya Abdullah bin Salam masuk Islam, mengaku aku adalah Rasulullah, hampa nak kata macam mana? Mereka kata, tak mungkin Abdullah bin Salam memeluk agama Islam. Tapi kalau betul dia masuk Islam, dia kerana dia orang yang paling baik di kalangan kami, kerana dia adalah orang yang paling alim di kalangan kami pun nak ikut sama. Nabi panggil Abdullah bin Salam keluar. Tengok-tengok Abdullah bin Salam kata dia mengaku, kata dia dah memeluk agama Islam. Oh, dia kata dia ni ke? Dia ni syarruna wa banu syarrina. Bukan sekadar dia jahat, pak dia pun jahat. Yang kata pendatang Yahudi ni, baru berapa minit tak saya? Baru tak saya, dia kata khairuna wa banu khairina. Orang yang paling baik di kalangan kami, anak kepada orang yang paling baik di kalangan kami. Mai kawan tu mengaku masuk Islam. Syarruna, orang yang paling jahat di kalangan kami. Wa banu syarrina, pak dia pun jahat sama. Orang yang paling jahil di kalangan kami, bukan sekadar dia jahil, pak dia pun jahil juga. Ni perangai Yahudi, tuan-tuan. Hak ni dia panggil tabiat mazmumah. Tabiat ni ada kepada manusia. Tabiat ni ada kepada manusia. Waktu kita nak puji, tuan-tuan, kadang-kadang hilang habis segala buruk-buruk dia tu. Kita ambil cari bahasa yang cukup canggih dia untuk angkat dia. Waktu nak kutuk dia, maki dia, waktu tak bersetuju, kita cari habis perkataan-perkataan yang cukup menjijikkan. Demikian manusia. Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, dia sebut kat kita, ahbib habibaka haunam ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunam ma
asa ayyakuna habibaka yawman ma. Sayyidina Ali ajak kita, dia kata apa? Kasihlah kepada orang yang kamu kasih seadanya. Cukup ya. Sebut yang hakikat ya. Sebut yang hakikat ya. Dia lebih, dia ada kelebihan. Kita boleh tumpang dia dalam benda tu saja. Dia tak perlulah direka-reka cipta dia, tak perlu. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Takut satu hari nanti dia jadi orang yang paling kamu benci. Wa abghid baghidaka haunan ma. Marahlah kepada orang yang kamu marah tu seadanya. Pasal yang kamu marah tu, jangan duk rawit pitang lain. Banyak tu ya. Asa ayyakuna habibaka yawman ma. Takut satu hari dia jadi orang yang paling kamu kasih. Tuan-tuan, kasih, sayang dan sebagainya jangan menyebabkan kita lupa tentang kelebihan sesama manusia. Wala tansawul fadla bainakum. Kaedah dalam hidup, siapa-siapa pun kita nak tegur kesalahan dia pada benda yang salah. Jangan rawit, jangan duk jangan duk rangkai, jangan duk ringkai sampai semua benda kita nak pertikai. Macam si Yahudi Madinah tadi ni. Mula-mula puji, melambung-lambung tinggi, lepas tu bila jatuh, penjatuh serendah-rendahnya. Khairuna wa banu khairina. Orang yang paling baik, ayah dia pun baik. Lepas tu jadi orang yang paling jahat, ayah dia pun jahat. Ini bukan makan masa 7 tahun, bukan makan masa 7 hari, bahkan tak 7 minit pun tak. Dia hanya makan masa beberapa detik sahaja. Daripada tadi dia puji, lepas tu dia keji. Tuan-tuan, dalam hidup ini kita boleh ambil daripada kaedah ini aspek yang paling utama, jangan lupa kebaikan dan kelebihan sesama kita, kerana hakikat kehidupan adalah tumpang menumpang dan tampung menampung. Tuan-tuan, pedoman daripada kaedah dalam kehidupan kita yang saling perlu memerlu dan sentiasa berhubungan, sama ada keluarga, kaum kerabat, rakan sekerja, penjual dan pembeli dan masyarakat umumnya, perlulah kita mengaplikasi kaedah ini dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa kebaikan dan kelebihan orang lain, kerana kama tadinu tudan. Bagaimana anda perlakukan terhadap manusia lain, demikianlah anda akan diperlakukan. Kaedah ini, tuan-tuan, asalnya adalah berkaitan dengan talak, tapi Al-Muqbil dia buat dalam bentuk kaedah pedoman Al-Quranul Karim berasaskan kaedah al-ibratu, pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada sebab yang khusus. Dia kata kaedah dalam kehidupan ini, jangan lupakan kelebihan orang lain. Kerana apa? Sebab apa? Apa punca sekalipun, kalau kita berbalah dengan orang, berbalah pada mahal, pada tempat perbalahan itu sahaja. Kita tak perlu berlebih-lebihan, kerana akhirnya kama tadinu tudan. Macam mana kita perlakukan, satu ketika kita akan diperlakukan. Itu kaedah yang kedua dalam buku kita ni. Kaedah yang pertama untuk malam ni, jangan lupa kelebihan orang, kerana akhirnya hidup kita ini tumpang menumpang, tampung menampung. Kaedah yang ketiga, muka surat yang ke-19. Waqad khaba man iftara. Telah hampa dan kecewalah orang yang berdusta. Diambil daripada ayat Al-Quranul Karim dalam surah Taha ayat 59-62. Cerita tentang apa? Tentang Fir'aun. Tetapi akhirnya kaedahnya, sekali lagi ya, kaedahnya diambil daripada lafaz yang umum. Qala maw'idukum yawmudz zinati wa an yuhsyara an-nasu duha. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'azab wa qad khaba man iftara. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa. Nabi Musa menjawab, tempoh yang aku tetapkan untuk kamu ialah pada hari perayaan, dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu duha. Maka Fir'aun pun berangkat dari majlis itu. Ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya. Kemudian ia datang ke tempat perlawanan. Nabi Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu kelak. Janganlah kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah, kerana dengan sebab itu,
Kerana dengan sebab itu dia akan membinasakan kamu dengan azab seksa. Dan sesungguhnya orang-orang yang berdusta tetap hampa dan kecewa. Maka mereka pun berbantahan dan berunding sesama sendiri mengenai perkara sihir mereka, dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan. Ayat 59 sampai 62 daripada surah Taha. Tuan-tuan, pertama, sebelum kita baca ni, pertama, surah Taha adalah surah yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab memeluk agama Islam. Surah Taha, ayat rangkuman ayat-ayat yang Umar masuk Islam tu adalah ayat yang lembut. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan tentang diri dia sendiri. Tentang diri dia sendiri. Dia menyebut, satu hari dia keluar, bila dia dengar kata ajaran Muhammad ni mula ada beberapa orang yang popular. Yatazakkar, dalam surah Ar-Ra'd tu, dia sebut yatazakkar dan ulul albab. Dalam tafsir dia sebut ayat itu, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-14, yatazakkar dan ulul albab itu dirujuk kepada Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib, dia masuk Islam. Ni antara orang-orang yang agak awal masuk Islam di kalangan para pemuka lah. Selain daripada Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf, dia ni di antara orang yang awal di kalangan pemuka-pemuka Quraisy. Yang banyak tu adalah Ammar bin Yasir, Yasir sendiri, Sumayyah, siapa lagi, Bilal Rabah. Semua mereka ni daripada kelas hamba, daripada kelas B40. Hak masuk awal antara lain adalah Hamzah. Yang menyebabkan Umar bin Al-Khattab, dia mula rasa macam nak tersebar dah. Dan dia dalam surah Ar-Ra'd itu juga, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama, yatazakkar itu merujuk kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Manakala satu ayat lagi tentang a'ma, orang buta. Orang buta itu merujuk kepada Abu Jahal. Pasal beberapa ketika sebelum tu, Abu Jahal pergi dengar ayat Quran. Dengan siapa? Dengan Walid bin Mughirah. Bukan pergi sekali. Al-Walid pergi asing, Abu Jahal pergi asing. Al-Walid duduk tengah dengar sedap. Al-Walid ni dia satu orang ahli sastra. Dia dengar Quran tu, dia berasa syok. Dia kalih-kalih tengok-tengok Abu Jahal ada sama. Dia kata Datuk Paduka apa ada juga. Abu Jahal pun terkejut. Sama-sama terkejut. Mereka bincang sama-sama mereka. Al-Walid kata, aku rasa hak dia duk kata ni mengasyikkan, tapi kita kena kata ni tukang syair. Syair kelas utama, syair yang dipengaruhi oleh sihir. Dia kata begitu. Dan berita ni sampai kepada pemuka. Umar waktu tu antara pemuka. Umar keluar pergi ke Kaabah dengan tujuan untuk nak buat sesuatu kepada Muhammad. Sesuatu tu dia tak tahu nak buat apa. Dia sampai di Kaabah, dia dengar Nabi tengah sembahyang. Nabi tengah baca surah Ma'arij. Dia kata, ungkapan yang Muhammad keluar ni adalah ungkapan sihir, ungkapan syair. Tiba-tiba Nabi jawab, wa ma biqauli syair qalilan ma tazakkarun. Dia dengar terkejut. Nabi jawab, Nabi kata, ini bukan ayat Quran lah. Ini bukan perkataan syair, tetapi sedikit saja di kalangan manusia yang beringat. Ayat dalam Ar-Ra'd tu yatazakkar merujuk kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia teriak. Dia kata, dah bukan syair betul, tapi hak ni lah yang mereka duk kata sihir. Ini sihir. Tok nuju umpah semua ni. Nabi baca ayat, sambung, wala biqauli kahin. Ini juga bukan ungkapan daripada tukang kahin, daripada tukang sihir. Umar balik dalam keadaan dia kata, dia duduk baina wa baina kan, macam mana ni Muhammad seakan-akan tahu apa yang aku nak sebut. Balik tu, yang akhirnya esok membawa dia untuk nak pergi cari Muhammad kali yang kedua. Dia jumpa dengan seorang sahabat. Dia bagi tahu kata adik dia Sa'id bin Zaid, dan juga adik dia Fatimah binti Al-Khattab dah memeluk agama Islam. Dia pindah pergi ke rumah Fatimah binti binti Al-Khattab bersama dengan adik ipar dia, menyebabkan mereka ni lari, tinggal Fatimah berdepan dengan Umar. Itu yang cukup masyhur kan, masuk-masuk dia kata najis dan sebagainya. Akhirnya Umar memeluk agama Islam dengan ayat daripada surah Taha. Taha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, perkataan itulah yang yang Umar telah pegang, kata Quran ni perkataan syair, Quran ni adalah perkataan sihir. Tapi bila dia baca Al-Quran duduk di depan dia, Allah Ta'ala kata ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tak pernah turunkan Al-Quran untuk menyebabkan kamu celaka. Siapa pun yang baca Quran, siapa pun yang berhukum dengan Quran, siapa pun yang tunduk dengan Quran, siapa yang ikut jalan Al-Quran, dia tidak akan celaka. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Lalu Umar kata, di mana Muhammad? Dan itu menjadi titik mula Umar bin Al-Khattab memeluk agama Islam. Okey. Itu poin yang saya nak sebut awal. Nak sebut kata ayat ni, ayat surah Taha ni lah, di permulaan ayat itulah yang menyebabkan Umar bin Al-Khattab memeluk agama Islam. Tuan-tuan, saya nak ambil satu poin. Dalam program di Perlis baru-baru ni, Fadilatul Syekh Dr. Ismail Lutfi hafizahullah, beliau rektor Kolej Islam, rektor Universiti Fatani Hikam Pirakam betul ni, di Perlis, kuliah subuh. Dan beliau sebut banyak-banyak kali benar-benar ni. Beliau menyebut kata Quran sebenarnya tuan-tuan, dia adalah manual kehidupan untuk semua manusia. Orang munafik sedang menjalankan apa yang Quran sebut tentang dia. Apa yang Quran sebut tentang dia? Apa perangai munafik? Bila berjumpa dengan orang yang beriman, aku beriman. Bila berjumpa dengan orang kafir, aku bersama dengan kamu. Munafik. Bukan asal jumpa tu munafik, tak. Tapi dia menjalankan sebahagian daripada kehendak orang kafir. Dan dia menyebut secara terbuka, kita sama. Itu adalah antara ciri orang munafik. Orang munafik sedang jalan ikut Quran. Quran kata macam ni perangai munafik. Munafik akan ikut walaupun dia tak baca. Dia akan jadi sebiji kerana Quran ni adalah manual untuk kehidupan. Orang yang beriman, dia ikut. Orang yang beriman ni apa? Orang yang beriman ni sampai satu ketika dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia hidup dalam keadaan celaru, cempera, tak kira. Tapi sampai satu ketika dia akan mengaku kata Allah itu sebagai Tuhan. Perjalanan orang yang beriman. Orang kafir juga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Sama ada kamu bagi peringatan ataupun kamu tak bagi peringatan, mereka tak akan beriman. Tetapi tugas kamu tetap perlu memberikan peringatan kepada mereka. Orang yang kalau ditakdirkan kafir dan orang itu orang kafir, dia akan berjalan di atas apa yang Quran sebut. Manual kehidupannya adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini datang bukan untuk mencelakakan sesiapa. Surah Taha ayat yang kedua. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi itulah poin pertama yang saya nak sebut tentang apa yang disebut sebagai apa? Sebagai muqaddimah kepada perbincangan kita berkaitan dengan ayat yang ke-59 62 ataupun lebih tepatnya tentang kaedah ini, waqad khaba man iftara, yang duduk dalam ayat yang ke-61. Okey. Kaedah ini disudut daripada kisah Nabi Musa alaihi salam berdepan dengan kaum baginda dan Firaun beserta tukang-tukang sihirnya. Perkataan al-iftira, waqad khaba man iftara, itu mai daripada perkataan iftira, membawa tiga makna. Yang pertama dusta, yang kedua syirik, dan yang ketiganya zalim. Apabila digunakan dalam rangkuman ayat suci Al-Quranul Karim. Dan kesemuanya itu membawa makna kerosakan dan merosakkan, al-fasad dan al-ifsad. Bohong, syirik dan zalim. Itulah makna iftira. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, kaedah yang kita ambil tu, waqad khaba man iftara, maka celakalah, rugilah orang yang iftira, orang yang berbohong, orang yang syirik dan orang yang zalim. Bila-bila pun tiga perkara ini tidak akan mendatangkan keuntungan dalam hidup. Bohong tidak akan mendatangkan sedikit pun keuntungan dalam hidup. Syirik sudah tentu tidak akan mendatangkan sedikit pun keuntungan di dalam hidup. Berlaku zalim sedikit pun tidak akan mendatangkan kemakmuran
kelebihan di dalam hidup ini. Dan ketiga-tiga makna ini sama ada dusta, syirik ataupun zalim, ketiga-tiganya membawa makna rosak dan merosakkan. As-sawa'iqul mursalah, fasad dan al-ifsad. Dia rosak, kerosakan, dan dia akan merosakkan. Itulah dia mari daripada perkataan al-iftira. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, Allah Subhanahu wa taala menentukan bahawa tidak sahaja dibiarkan para ahli iftira dan mereka tidak akan diberikan petunjuk, dan dia berhak menghina mereka dengan azabnya. Wa qad khaba man iftara. Dalam hidup ini kalau melakukan kezaliman, dalam hidup ini kalau melakukan dusta, dan dia adalah ahlul iftira, maka mereka tidak akan diberikan petunjuk, dan Allah berhak untuk menghina mereka dengan azabnya yang amat pedih. Pedoman daripada kaedah, antara golongan pendusta yang terbesar terhadap umat ini adalah satu, berdusta atas nama Allah dengan bercakap tentang agama tanpa ilmu yang tepat dan tanpa ilmu yang benar dan tepat, seperti mereka yang berbicara tentang akidah dan hukum hakam dalam Islam tanpa panduan ilmu serta semata-mata berpandukan kepada akal mereka sahaja. Tuan-tuan boleh tengok dalam Al-An'am 93, A'raf 33, An-Nahl 116. Semua itu menyebut tentang apa? Tentang orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa ilmu. Orang yang menggunakan nama Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Iftira 'ala Allahil kadhib. Mereka berdusta di atas nama Allah dan dengan penuh pembohongan mereka menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Mereka berhukum ataupun menghukum sesuatu itu dengan mereka tidak merujuk kepada ilmu yang tepat. Satu. Yang kedua, berdusta atas nama baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga termasuk dalam golongan yang terlaknat. Berdusta atas nama Nabi boleh berlaku dengan mereka cipta hadis-hadis atau menyatakan dakwaan yang dusta atas nama baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya di dalam api neraka. Ambillah maq'adahu, tempat duduk. Maq'ad ni tempat duduk. Ambillah satu kursi tempah siap-siap dalam neraka kelak. Bohong atas Nabi dengan mereka cipta hadis-hadis dan sebagainya. Tuan-tuan tengok, ada orang sebut tentang fadilat minum kopi. Minum kopi. Mulut yang pernah dimasuki padanya kopi sesekali tidak akan disambar oleh api neraka. Sesekali tidak akan disambar olehnya dengan api neraka. Hadis-hadis palsu yang seumpama ini jual di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwaan-dakwaan yang palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di kota Surabaya. Kota Surabaya, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawaf. Tawaf. Tuan-tuan, betullah apa yang disebut al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala man qala ma qala. Sanad itu daripada agama, isnad itu daripada agama. Kalaulah tidak dirujuk kepada sanad yang tepat, makna dia tidak dipelihara hadis ini dengan cara yang tepat, laqala man qala ma qala, dan saya boleh berkatalah oleh sesiapa yang berkata akan apa yang dia nak kata. Orang sebut kata, tempat yang paling ada kelebihan di atas muka bumi ini, tempat yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, tempat yang kedua Madinah Al-Munawwarah, dan tempat yang setara dengan Masjid Al-Aqsa adalah di kota Tarim. Kota Tarim di Yaman. Kota Tarim. Lepas pun buatlah qasidah ya Tarim tu. Lepas tu ada pula orang hidup percaya, ya Tarim ni adalah satu zikir. Lempak benda ni pilungguk atas. Tak percaya. Sedangkan inilah dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bagi tahu dalam mimpi sekian-sekian dan sebagainya. Tuan-tuan, kalaulah tak dikira siapa pun boleh kata,
Apa masalahnya? Mungkin saya punya pandangan, kacau agama ni tuan-tuan. Saya pula sebut, tuan-tuan, tempat yang paling suci di muka bumi ni paling tinggi sekali adalah Makkah Al-Mukarramah. Nombor 2 Madinah, nombor 3 Al-Aqsa, dan nombor 4 adalah tanah kelahiran saya, Kampung Lama Jitra Kedah. Nombor 5 Chiang Rai, kampung kelahiran bini saya. Kacau. Laulal isnad, kalau tidak diambil kira tentang hadis, tentang sanad ini, nasaya orang boleh berkata apa saja yang dia nak berkata. Lalu ni tuan-tuan, ramai orang pakat duk jual macam-macam perkara, terutamanya di kalangan para yang kita sebut sebagai hadisul asnan. Hadisul asnan, golongan-golongan yang baru. Golongan-golongan yang baru itu maksudnya orang-orang yang muda dan sebagainya. Kekaguman mereka menyebabkan mereka juga nak tunjuk hebat. Mereka pun buat dakwah-dakwah yang pelbagai, dan lebih berat apabila diletakkan ke atas baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka cipta kisah dusta dengan tujuan untuk mengangkat seseorang ataupun menjatuh seseorang, termasuk dalam makna umum kaedah ini. Waqad khaba man iftara. Angkat siapa-siapa pula? Siapa-siapa? Siapa-siapa pula tuan-tuan? Tuan-tuan ingat 1993 cerita bagaimana seorang tokoh dikatakan dia sedang bersujud di atas bulan penuh kan? Waktu tu saya duduk kat sekitarnya markah gerakan tu di Kepala Batas dekat sekolah Badui. Waktu tu dia telefon bimbit pun tak apa dah, ni banyak jenuh masa tu. Telefon bagi tahu, kata nampak tak syekh kami, abuya kami duduk di atas bulan. Saya pun keluar tengok, perhati lama-lama. Tuan-tuan kalau tuan-tuan perhati lama-lama atas bulan, kadang-kadang nampak macam ada orang duduk sujud, faham kan? Punya khayal lah. Saya keluar, saya kata nampak. Oh, dia kata Allah baguslah, Allah Ta'ala bagi hidayah. Tapi saya nampak dia duduk tengah berak. Apa duduk nak berak atas bulan ni? Tuan-tuan, ini satu khayalan, dan direka cipta. Dan lepas itu dia mainlah mimpi-mimpi yang banyak-banyak. Tuan-tuan ingat ada tip yang keluar pada waktu itu. Tokoh ini bercakap dengan apa? Dia dah mati, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita cerita dalam bab yang tibar. Dia sebut apa? Oh, dia bercakap dengan Rasulullah. Doa tentang tentang perkembangan politik Malaysia. Dia tanya kat Rasulullah, dia kata, Tuan, cakap bahasa Melayu. Dia kata, Tuan, dan rakamu. Tuan, saya nak tanya kepada Tuan, suara tu suara dia. Dia panggil Rasulullah, Tuan, siapakah Perdana Menteri selepas ini, Tuan? Dia kata, Perdana Menteri selepas ini adalah, masa tu Cik Ghaffar, Allah yarhamuh, Tuan Ghaffar Baba, dia baru kalah, baru tarik diri. Dia kata Perdana Menteri selepas ini tetap akan dapat kepada Cik Ghaffar. Rasulullah kena itu Ghaffar Baba yang akan main. Dan dia akan lepas tu dia akan serah kepada Tuan secara khawariqul adah, secara bertentangan dengan adat. Orang pakat, orang-orang dia apa ni, Allah, Masya Allah, hebatnya, hebat. Tuan-tuan, mewujudkan cerita-cerita yang dusta. Lebih hebat lagi kalau disandarkan kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di dalam makna iftira. Iftira dengan makna yang pertama, iaitulah dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Allah, bercakap tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu yang tepat. Berdusta atas nama baginda SAW dengan mereka cipta hadis palsu, dan mereka cipta kisah-kisah dusta dengan tujuan untuk mengangkat ataupun menurunkan seseorang. Itu juga termasuk dalam al-iftira. Kaedahnya, dan tentunya para pendusta akan hampa dan kecewa sepanjang zaman, sekalipun ada masanya pendustaan mereka berada di arus perdana. Tuan-tuan, sekalipun pada waktu itu, pada waktu-waktu yang tertentu, setiap kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap pihak itu dia ada masa-masa yang dia boleh angkat. Ada masanya. Al-Quran kata apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kekalahan dan kemenangan itu disilih gantikan di kalangan manusia. Kita baca dalam sejarah Islam, tuan-tuan, ada ketika Khawarij tak pernah, ada ketika Mu'tazilah menjadi akidah negara.
Ada ketikanya kelompok lain, Rafidah dan sebagainya, menjadi akidah negara. Demikian, watilkal ayyam, demikianlah hari-hari kemenangan dan kekalahan itu saling bersilih ganti di kalangan manusia. Menang dengan syaratnya, kalah juga dengan sebabnya. Ada ketikanya apabila umat ini lupa kepada asas syarat-syarat kemenangan, maka mereka akan kalah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada peperangan yang sebahagian daripada sahabatnya ataupun sedikit daripada sahabatnya lupakan syarat kemenangan untuk dengar dan patuh kepada pemimpin. Sampai satu ketika mereka kalah. Kerana menang ini dengan syarat, kalah itu dengan sebab. Itu akan berlaku. Dan itulah makna watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang bersilih ganti di kalangan manusia. Jadi ini dua kaedah yang kita boleh dapat pada malam ini. Wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa kelebihan orang. Setiap orang ada kelebihannya. Apapun problem dan masalah kita dengan dia, jangan lupa tentang kelebihan yang dia ada. Dan yang keduanya, waqad khaba man iftara, kaedah yang tetap, siapa yang berdusta. Ada lagi dua makna, zalim dan juga syirik. Iftira, waqad khaba man iftara, akan rugi, akan hampa, akan jatuhlah. Walaupun ada ketikanya pendustaan itu berada di arus perdana, tapi akhirnya mereka tidak boleh mendatangkan sebarang kebahagiaan di dalam hidup ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada perkongsian kita dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dalam siri tadabbur kita kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan hadirin mukminin, 2 minit yang terakhir saya nak sebut kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, lagi 3-4 hari kita akan melangkah ke tahun yang ke-44 bagi abad yang ke-15 Hijrah. Tahun yang ke-44 bagi abad yang ke-15 Hijrah. Apa kaitannya? Kaitannya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha yab'atsu ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha amra diniha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengutuskan di kepala setiap 100 tahun kelompok yang akan melakukan tajdid dalam urusan agama mereka. Kita melakukan tajdid, pembaharuan. Tajdid bukan makna bawa main benda yang baru, tetapi membawa makna ihya'u man darasa minad din, menghidupkan semula apa yang terluntur daripada agama. Bila kita makin jauh daripada sumber asal agama, agama ini akan terluntur dari segi pengamalannya. Setiap kepala 100 tahun akan diutus, setiap kepala 1 abad akan diutus kelompok yang melakukan pembaharuan. Kita dah nak masuk kepada setengah abad, separuh abad. Tahun ni tahun yang tahun depan tahun yang ke-44. Lepas tu kita masih berbaki lagi 6 tahun untuk ke separuh abad bagi abad yang ke-15 Hijrah. Tuan-tuan, di mana kedudukan agama dengan tajdid? Hak ni kita perlu untuk melihat. Bila kita nak masuk separuh abad dah ni tuan-tuan, kita perlu melihat tentang kedudukan agama ini, bagaimana jauh dan bagaimana apa sebenarnya usaha yang perlu dilakukan oleh setiap peringkatnya, hak peringkat negara pada peringkat negara sampailah kepada peringkat pentadbiran masjid dan sebagainya. Perlu melihat tentang sebenarnya bagaimana usaha tajdid itu boleh kita lakukan di kalangan umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhati, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang angka 100 tahun ini kerana perubahan pada peringkat tamadun itu akan berlaku pada setiap 100 tahun. Isyarat daripada Nabi, setiap 100 tahun akan berlaku perubahan pada skala tamadun. Pada skala negara akan berlaku sekitar 30 tahun. Itu yang isyarat daripada hadis Nabi. Nabi kata akan diperintah atas sistem khalifah ni selama 30 tahun. Pada skala peribadi ni, pada skala kita masing-masing ni, dia punya satuan masa bagi perubahan kita adalah 7 tahun. Sebab tu kalau tuan-tuan perhati, setiap Bangkok tahun yang ke-7 tu akan ada perubahan-perubahan, kita sedar ataupun tidak, untuk diri kita masing-masing. Jadi tuan-tuan, kita dah nak masuk separuh daripada 100 tahun. Separuh itu, kata para ulama kita, sekitar tahun yang ke-40-an itulah
akan lahirnya mujaddid. Dan mujaddid ni bukan seorang, mujaddid usaha tajdid yang dilakukan oleh pelbagai pihak. Jadi kita perlu cuba koreksi, kita perlu muhasabah untuk separuh daripada abad, menjelang separuh abad ni, sebenarnya apa lagi yang perlu kita buat untuk melakukan tajdid dalam urusan agama kita. Minta maaf banyak seandainya terdapat kekasaran bahasa dan kesilapan fakta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dan maafkan kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.